Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini kita akan masuk chapter 7 untuk subjek Elementary Analysis. Okey, chapter 7 ni berkenaan dengan System of Linear Equations. Okey, ianya ada kaitan dengan bab 6, yang mana bab 6 kita belajar tentang linear equation. Okey, kita dah belajar buat graf, kita dah belajar cari kecerunan, kita dah belajar cari pintasan Y, okey, dan kita juga dah belajar macam mana nak cari persamaan linear. Okey. So untuk bab 7, dia lebih kepada mencari penyelesaian. Apakah nilai X dan Y untuk setiap garis lurus ataupun linear equation. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, basically kita akan belajar menyelesaikan masalah. Okay, menyelesaikan setiap problem, iaitu cari nilai X dan Y. Itu sahaja. Okay, tetapi dia ada pelbagai cara. Antaranya adalah menyelesaikan dengan menggunakan graphing, iaitu solving linear equations by graphing. Okay. Kemudian kita akan lihat solving linear equation by addition. Okay, dan kita akan lihat juga solving linear equation by substitution. Okey. Dia tiga-tiga cara ni sebenarnya sama je. Boleh pilih mana-mana cara. Kalau cara kita betul, kita akan dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah aplikasi involving pairs of linear equations. Iaitu kita akan applykan masalah yang ada dengan menggunakan linear equations. Okey, nanti kita akan tengok. Okey. Biasanya section B dia akan keluar yang straightforward seperti yang top 3 tu. Okey, manakala bahagian C dia lebih kepada application. Okey, jom kita teruskan. Kita akan lihat dulu yang pertama iaitu solving linear equations by graphing. Okay. Kita terus ke contoh lah. Okey, graphing ni sebenarnya kita tak perlu kertas graf. Kita boleh gunakan kertas biasa pun boleh. Okey. Tapi kalau ada kertas graf lagi bagus. Sebab apa? Benda tu dah ada point-point dia. Okey, senang untuk kita plot. Okay, jadi solving by graphing, kita akan plot graph dan kita akan cari dia punya titik persilangan. Titik persilangan itulah adalah jawapannya. Okey. Kita teruslah ke contoh ya supaya contoh ni lebih senang untuk kita faham. Okey, kita ada satu soalan. Draw the graph of each pair of linear equations. Okey. Jadi saya ada Y sama dengan negatif X. Kemudian saya ada persamaan Y tolak X sama dengan 2. Okey, macam mana kita nak draw graph dia ni? Okey. Okay. Setiap garis linear, okey, kita mesti menjadikannya dalam bentuk arm. Okey, bentuk arm ni macam mana? Okey, bentuk arm ni adalah bab 6 yang kita belajar sebelum ni, iaitu bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M adalah kecerunan ataupun dalam bahasa Inggerisnya M ni adalah gradient dan C adalah pintasan Y atau Y-intercept. Okey, manakala Y dengan X tu adalah koordinat. Okey. Okay, jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama dia dah dalam bentuk arm dah. Tak ada masalah. Y sama dengan negatif X. Okey, yang mana daripada situ kalau kita compare, M adalah negatif 1. Manakala C adalah kosong. Okey, macam mana nak tahu M negatif 1 dengan kosong? Okey, ni rujuk dalam bab yang ke-6. Okey, bab sebelum ni. Okey, dekat sini kita dah guna dah. Kita dah tak tengok dah kenapa. Okey, seterusnya kita ada Y tolak X sama dengan 2. Okey, Y tolak X sama dengan 2. Okey, kalau lihat dia bukannya dalam bentuk arm. Sebab apa? X adalah di belah kiri. Jadi kita kena pindahkan dia ke belah kanan. So, saya akan buat seperti ni. Y sama dengan 2 tambah X. Okey, tolak X, pindah ke kanan, dia akan jadi tambah X. Dan saya susun balik. Okey. Dan bila nampak macam tu, okey, sekejap ya. Okey, dan bila nampak macam tu, okey, saya boleh tahu nilai M adalah 1 sebab apa? MX adalah X kan. Jadi M adalah 1 manakala C adalah 2. Okey, so itu adalah bentuk arm dia.
Okay, kita teruskan dengan macam mana nak plot graph ni. Okay, macam mana nak draw graph. Okay, mula-mula kita buat kotak macam ni. Okay. Untuk garis linear, kita tak perlu cari banyak point. Kita perlu cari sekurang-kurangnya 2 titik saja atau 2 point saja untuk kita lukiskan graf tersebut. Okay, nak start macam mana? Start dengan yang paling mudah. Okay. Sebab garis lurus ni dia memang lurus kan? Garis yang lurus. Jadi kalau saya ada 2 titik, jadi cukuplah kita boleh sambungkan titik tersebut menjadikan dia graf. Okay. Kita nak start macam mana? Cari titik yang paling simple. Yang paling simple berapa? Berapakah nilai X yang paling simple? Senang saja. Okay. Yang paling simple adalah kosong. Kan? Kalau X kosong, itu paling simple. X kosong. Berapakah nilai Y? Okay. Kalau Y sama dengan negatif X. Kalau X kosong, Y sama dengan berapa? Y sama dengan kosong jugalah kan? So, saya dapat titik yang pertama iaitu kosong, kosong. Okay, seterusnya cari titik yang seterusnya. Mungkin untuk yang ni saya ambil Y sama dengan X sama dengan 1 pula. Okay, kalau X sama dengan 1, berapakah nilai Y? Okay, Y sama dengan negatif X. Maka saya akan dapat Y sama dengan negatif 1. Okay. So, kita dapatkan titik-titik ni. Maka dengan adanya titik ni, 0, 0 dan 1, negatif 1, maka saya boleh lakarkan graf dia. Okay, tak apa. Kejap lagi kita sambungkan. Okay, kita tengok garis yang kedua. Okay, yang biru kotak biru. Okay. Kalau yang paling mudah, kalau X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berapakah nilai Y? Y sama dengan 2 tambah X. So, kalau X 0, Y sama dengan 2 tambah 0, iaitu 2 lah. Okay. Dan macam mana pula kalau X sama dengan 1? Okay, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 2 tambah 1. Jadi, Y sama dengan 3. Okay, so saya ada 2 set titik-titik yang akan saya sambungkan menjadi graf. Okay, macam mana nak lukis graf dia? Okay. Anda boleh gunakan kertas graf seperti yang saya beritahu tadi ataupun anda boleh gunakan kertas biasa tetapi buatlah garis tu garis nombor tu ya. Okay. Jadi saya ada Y sama dengan negatif X dan di sebelah okay, Y sama dengan negatif X. Okay, kalau kita lihat okay. Lihat 0, 0 adalah okay, 0 dan 0. Di mana titik 0 dan 0? 0 dan 0 adalah di sini. So, saya letak satu titik di sini, 0, 0. Manakala titik yang kedua, 1, negatif 1 adalah berada di sini. Ini adalah 1 dan ini adalah negatif 1. Jadi, ini adalah titiknya. Okay, jadi, saya dah ada 2 titik di kertas graf, iaitu titik 0, 0 dan 1, negatif 1. Okay, jadi apa yang saya perlu buat? Saya gariskan saja untuk sambungkan dia menjadi satu garis lurus. Okay, so saya dah siap dah untuk Y sama dengan negatif X punya graf. Okay, jelas? Senang saja ya. Okay, kita try yang satu lagi set tadi. Okay, Y sama dengan X tambah 2. Okay, di sini X kosong, Y 2. Okay, di manakah 0 dan 2? 0 dan 2 adalah paksi X kosong dan paksi Y adalah 2, iaitu di sini. Okay, di sini. Okay, manakala 1, 3. Okay, 1, 3 adalah paksi X 1, paksi Y adalah 3. Okay, ni di sini. Okay, jadi betul tak garis tu di situ? Ya, betul. Okay, so saya ada 2 titik. 2 titik. Dan apa yang saya perlu buat? Saya sambungkan sahaja. Okay. Jadi penyelesaiannya macam mana? Okay. Untuk setiap graf, untuk setiap garis lurus, okay, kalau kita buat dalam bentuk graf, penyelesaiannya adalah titik persilangan. Okay, titik ni akan bersilang dan titik persilangan itulah adalah jawapannya. Okay, dalam kes ni kita nampak titik tu bersilang di sini ya. Di sini betul. So berapakah koordinat dia? Itu dia. Koordinat dia adalah 1. Ini pasti kita start pasti X dulu. Pasti X adalah negatif 1 dan pasti Y adalah 1. Jadi solusinya adalah negatif 1, 1. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay. Boleh?
Okey, kita teruskan ke contoh yang kedua. Okey, saya dikehendaki melukis dua graf, okey, dan mencari penyelesaiannya. Graf pertama adalah 2x tolak 4y sama dengan 8, manakala graf kedua adalah 3x tambah 6y sama dengan 12. Okey, so macam mana saya nak buat? Okey, mula-mula kita pergi fokus kepada yang ini dulu. Okey, fokus kepada yang ini dulu, iaitu 2x tolak 4y sama dengan 8. Okey, ikut step yang permulaan tadi, saya kena tukarkan dia dalam bentuk arm. Okey, dalam bentuk arm. Okey, tapi kalau maka saya terpulang atas individu yang saya tunjuk ni step by step. Mungkin ada yang dah mahir, awak boleh terus pergi ke bentuk arm secara direct. Tak ada masalah. Okey, yang saya tunjuk ni adalah step by step. Okey, saya lihat ini boleh dikecilkan. 2, 4 dan 8 saya boleh bahagikan dengan 2. Jadi 2x bagi 2 dapat x. Negatif 4y bagi 2 dapat negatif 2y. Dan 8 bagi 2 dapat 4. Okey, seterusnya saya pindahkan dia. Okey, yang ni saya tukar tempat. Okey, macam saya beritahu, cara masing-masing terpulang. Okey, ikut cara yang mana awak selesa. Okey, macam saya pindahkan 2x tolak 2y dengan 4 ni sama-sama pindah. Okey, kalau saya pindah sama-sama, x tolak 2 yang ini pergi ke sini. Okey, dan 4 pergi ke sini, kita tak perlu tukar simbol apa. Kita tukar tempat saja. Sebab tu saya tak tukar apa-apa. Dia tak jadi negatif, positif, tak ada. Okey, bila tukar tempat, kita just tukar saja. Tak perlu nak tukar simbol. Okey, jadi saya dapat 4 sama dengan x tolak 2y. Okey. Lepas tu, okey, 2y saya bawa kali ni 2y ni saya bawa ke kiri. Bila saya bawa ke kiri, 2y akan menjadi 4 dah ada, 4. 2y negatif 2y bawa ke kiri, dia akan jadi tambah 2y. Okey, dan x tinggal di sebelah. Okay, jadi 4 tambah 2y sama dengan x. Kemudian saya pindahkan pula 4 ni ke kanan. Okey, 2y tinggal, x ada. Okey, 4 pindah ke kanan, dia akan jadi negatif 4. Jadi saya akan dapat 2y sama dengan x tolak 4. Okey, macam mana? Dapat? Okey, adakah ini bentuk arm? Belum lagi. Bentuk arm ingat, y sama dengan mx tambah c. Masalahnya kita ada nombor 2 kat sini. Nombor 2 ni tak nak. Kita nak y sahaja. Okey, so ini tak nak. Jadi saya kena bahagikan dia dengan 2. Okey, bila bahagikan dengan 2, saya akan dapat y sama dengan x tolak 4 bahagikan dengan 2. Okey, so ini sebenarnya adalah dalam bab 6 juga. Okey. So, saya dapat dah persamaan yang pertama. Daripada 2x tolak 4y sama dengan 8, saya boleh jadikannya ke dalam bentuk arm menjadi y sama dengan x tolak 4 bahagi 2. Okey. Selesai dah satu. Biarkan dulu. Okey. Yang kedua. Persamaan yang kedua. 3x tambah 6y sama dengan 12. Okey. Lihat saya boleh mudahkan dia. Saya boleh bahagikan dengan 3. 3x akan menjadi 3. 6y menjadi 2. Dan 12 akan menjadi 4. Okey. Jadi saya akan dapat x tambah 2y sama dengan 4. Okey. Gunakan konsep yang tadi. Okey. Tapi kali ni 2y ni dah sasar belah kiri kan. Okey, jadi saya tak perlu usik lah. Saya cuma pindahkan x ni ke belah kanan. Saya akan dapat 2y sama dengan 4 tolak x. Okey, dan seperti yang ini tadi juga. Seperti yang ini. Saya tak nak 2. Saya nak y. Jadi saya akan bagikan dia dengan 2. So, bila bagikan dengan 2, saya akan dapat 4 tolak x per 2. Okey, so ini adalah persamaan yang kita akan gunakan di dalam graf nanti. Okey. Macam biasa, selepas tu kita akan isikan kotak ni lah. Cari at least 2 point, 2 titik. Okey. Titik yang pertama, saya selalu amalkan x sama dengan kosong tu. Senang. Okey, kalau x kosong, berapa nilai y?
Okey, kalau saya tengok sini, kalau X kosong, okey, X ni kosong, okey, Y akan jadi, ini katakan ni kosong, so Y akan menjadi negatif 4 bagi 2, iaitu negatif 2. Okey, tu ya. Kalau saya hapuskan X ni, so Y akan menjadi negatif 4 bagi 2, iaitu dia akan menjadi negatif 2. Okey. Dan instead of cari Y sama dengan 1, okey. Susah kan? Kalau saya kata tadi X kan. Kalau X saya buat X sama dengan 1, susah kan? Sebab apa? Saya nak kena 1 tolak 4 bagi 2 jadi masalah. Okey, saya tak nak yang susah-susah. Kali ni ikut kreativiti masing-masing. Kali ni saya menggunakan teknik kalau Y kosong, X sama dengan berapa? Okey, kalau Y kosong, berapakah nilai X? Okey. So, tak perlu masuk dekat sini Y kosong berapa. Tak payah. Okey, perhatikan. Dekat atas ni. Ni. Di sini. Okey. Di yang saya bulatkan tu. Okey. Asalnya X tolak 2Y sama dengan 4. Okey, kalau Y kosong. Okey. Y kosong. X akan menjadi X tolak kosong sama dengan 4. Jadi, X akan menjadi 4. Okey. Jelas? Okey. Kalau tak jelas, tak apa. Kita tengok contoh yang kedua. Yang sebelah kanan ni. Okey. Yang Y sama dengan 4 tolak X per 2. Okey. Saya mulakan dengan X kosong. Kalau X kosong, berapakah nilai Y? Okey. Saya padamkan X sama dengan kosong tu. Okey. Dan Y sama dengan 4 tolak kosong bagi 2. Jadi 4 bagi 2. So Y saya akan dapat 2. Okey, apa jadi kalau Y kosong? Okey, kalau Y kosong, mana yang saya perlu ambil? Saya akan ambil yang atas ni lah. Ni, X tambah 2Y sama dengan 4 tadi. Okey, kalau Y kosong, X akan menjadi X tambah kosong dapat 4. So X akan menjadi 4. Okey, so ini cara paling mudah lah. Permulaan saya masukkan X sama dengan kosong, dapatkan nilai Y, dan titik kedua saya akan masukkan Y kosong, cari nilai X. Jadi saya akan dapat 2 titik untuk saya hubungkan. Okey. Ni belum habis lagi. Ini baru cari dia punya point ataupun titik. So sekarang ni kita akan ke kertas graf. Macam mana saya nak lukiskan benda ni. Okey, yang pertama Y sama dengan X tolak 4 per 2. Okey, saya ada set titik tadi ni. Okey. Jadi saya akan plotkan lah. Okey. Kosong, negatif 2, ini dia. Kosong, negatif 2. Dan point yang kedua, 4, kosong. Paksi X ada 4 dan paksi Y kosong. Jadi saya ada 2 titik. 2 titik ni bila saya gabungkan atau saya hubungkan, saya akan dapat satu garis macam ni. Okey. Macam mana dengan yang satu lagi? Okey, yang ni. X kosong, Y 2. Okey, kosong, Y 2. So, di sinilah. Okey, di sini. Dan point yang kedua, 4 dan kosong. So, kalau kita tengok, 4 dengan kosong ni di sini, di tempat yang sama. Okey, tak ada masalah. Kalau dapat tempat yang bertindih, tak apa. Kalau tengok jadual pun sama kan? Ni 4 kosong. Okey, ni 4 kosong. Ni pun 4 kosong. Okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Jadi, saya akan letak 2 titik ni dan saya akan sambungkan garis ni. Dan betul, dia bersilang di 4 kosong. Jadi, apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah titik yang menjadi persilangan dia, iaitu 4 kosong. So, ini adalah macam mana kita selesaikan dengan menggunakan graf. Okey, gunakan graf ni awak kena lukis graf lah kan. Sebab nama pun menyelesaikan menggunakan graf. Okey, so sekarang ni awak cuba. Okey, your turn. Cari penyelesaian untuk garis X tolak Y sama dengan 2 dan X tambah 3Y sama dengan 6. Okey, berapakah dia punya solution? Apakah dia punya titik persilangan? Okey, kalau awak buat ikut apa yang dibincangkan sebelum ni, okey. Untuk kotak merah, okey, saya akan dapat set macam ini.
Okey, saya gunakan X0 cari nilai Y dan Y0 cari nilai X. Dan seterusnya, saya akan cari belah sini pula X0 cari nilai Y dan Y0 cari nilai X. Saya akan dapat dua set titik. Dan saya plotkan graf dia seperti ini dan saya dapat solusinya adalah 3, 1, iaitu dia bersilang di titik 3, 1. Okey. Dapat? Okey. So, cukup untuk solving by graphic. Okey, so kita akan tengok yang kedua pula, iaitu solving linear equations by addition. Okey. Addition, kita tak melibatkan graf dah. Okey. Addition ni maksudnya penambahan. Okey, kadang-kala ada setengah buku dia menggunakan perkataan pemansuhan. Okey. Mana-mana boleh. Okey, tetapi dalam bahasa Inggeris dia dipanggil addition lah. Okey, jadi saya terus ke example. Solve each pair of linear equations by using addition. Okey. Okey, kalau dalam exam sila baca soalan dia betul-betul. Kalau soalannya jenis macam ni, solve each pair of linear equations by using addition, maka anda mesti menggunakan addition. Tapi kalau dia just cakap solve each pair of linear equations sahaja, maka kita bebas memilih mana-mana teknik. Tak ada masalah. Jadi, baca soalan betul-betul. Okey, kita ada dua titik. X tambah 3Y sama dengan 6 dan X tolak Y sama dengan 2. Macam mana saya nak selesaikan dengan menggunakan addition? Okey, pertama saya labelkan dululah. Labelkan ni supaya saya nampak senang nak rujuk kemudian. Okey, X tambah 3Y sama dengan 6. Saya jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Dan kemudian X tolak Y sama dengan 2. Saya jadikan dia persamaan yang kedua. Okey, selepas tu, lihat X dengan X. Okey, apa yang saya boleh buat dengan X ni? Okey, di kotak kuning tu. Okey. Apa yang saya boleh buat adalah saya boleh dia punya tujuan dia adalah untuk menghapuskan X. Okey. Sebab tu kadang-kadang dalam buku dia menggunakan teknik pemansuhan. Okey, kalau addition ni kita akan ingat tambah-tambah kan. Sebenarnya tak semestinya tambah. Dalam kes ni, macam mana saya nak hapuskan nilai X, macam ni tadi, ni 2X ni. Macam mana saya nak hapuskan nilai X, saya kena tolakkan lah baru dia boleh hapus. Kalau saya tambah terjadi 2X, dah tak hapus dah. Okey, sekarang saya nak hilangkan X ni, macam mana? Okey, saya gunakan teknik tolak. Okey. So, bila saya gunakan teknik tolak, okey, dia akan jadi seperti ni. Okey, selepas tu kita tolaklah macam biasa. Okey. Yang pertama, ini ya. Okey, X tolak X akan habislah. X tolak X akan jadi kosong, habis. Tak ada masalah. Jadi nilai X dah habis. Okey, tujuan dia adalah untuk supaya kita tinggalkan satu saja pun boleh ubah di dalam persamaan ni. Bila tinggal satu pun boleh ubah, kita boleh cari jawapannya dengan mudah. Okey, kemudian yang seterusnya, bila saya dah tolak X sama dengan kosong, yang seterusnya kena tolak juga. Okey, iaitu ni 3Y. Okey, mana datang dia? 3Y ni. Okey, ni 3Y. Ini 3Y. Tolak, ini tolak dia tadi. Ini tolak. Okey, tolak. Dan tolak Y yang ni. Ini adalah tolak Y ni. Okey, jadi saya ada 3Y tolak Y. Okey, tolak atau dia akan jadi tambah. Sebab tu saya akan dapat 4Y. Okey. Dan seterusnya 6 dengan 2 pun kena tolakkan juga, iaitu 6. Okey, tolak 2. Okey, awak akan dapat 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, so sekarang ni apa yang tinggal? Okey, saya tulis balik dekat bawah dia. Okey, dekat bawah ni, inilah dia. Jawapan 4Y ni tadi, saya tulis di sini. Okey, sama dengan 4 yang ni. Okey, jadi dia akan menjadi 4Y sama dengan 4. X dah habis. X dah kosong. So, bila kosong tak payah tulis lah. Okay, tak payah tulis. Jadi, saya akan dapat 4Y tolak 4Y sama dengan 4. Dan berapakah nilai Y? Nilai Y adalah 1 lah kan. 4Y, 4Y, 4 bagi 4 dapat 1.
So, saya dapat dah solution yang pertama iaitu y sama dengan 1. Okey, tapi sabar. Belum habis lagi. Ini baru separuh jalan. Saya baru dapatkan nilai y. Macam mana dengan nilai x? Okey, nilai x. Inilah dia. Saya dah dapat y sama dengan 1. Jadi, saya subkan y sama dengan 1 ke mana-mana persamaan yang awak suka. Okey, mana-mana persamaan. Saya lihat yang paling mudah bagi saya adalah persamaan 2. Sebab dia tak melibatkan banyak nombor. X tolak y sama dengan 2. Dah. Sebab tu saya masukkan y sama dengan 1 ke dalam 2. Okey, jadi apa saya buat? Okey, saya salin balik. Saya salin balik persamaan yang kedua ni. X tolak y sama dengan 2. Dan saya masukkan y sama dengan 1. Tapi macam saya beritahu, ni terpulang. Macam saya nak bagi x ni dekat belah kiri dulu. Saya tak nak y ni kacau. Jadi saya pindahkan y ni ke sebelah kanan. So saya dapat x sama dengan 2 tambah y. Dan selepas tu barulah saya masukkan nilai y sama dengan 1. Iaitu x akan menjadi 3. So saya dah dapat solution. Iaitu x sama dengan 3. Y sama dengan 1. So, ini adalah teknik addition ataupun teknik pemansuhan. Lihat, kita tak guna graf pun. Kita menggunakan kira-kira. Kita menggunakan teknik seperti ini dan kita masih boleh dapat jawapan. Okey, macam mana? Okay, kalau faham, kita teruskan ke contoh yang kedua. Okey, contoh kedua adalah 3x tambah y sama dengan 5 dan 2x tolak 3y sama dengan 7. Okey, kat sini ada sedikit masalah sebab apa? Dia tak direct macam tadi. Macam tadi x dengan x senang. Tetapi ni kita tak boleh tolak direct. Sebab semua lain-lain. 3x dengan 2x, y dengan 3y. Tak sama. Jadi apa saya perlu buat? Okey, macam biasa saya labelkan dulu 1, 2. Okey, persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian okey, dekat sini yang saya nampak dekat sini yang saya kena samakan lah. Okey, macam mana saya nak samakan x ni? Macam susah kan? Tapi macam mana nak samakan y menjadi 3y? Senang. Iaitu saya cuma darabkan dengan 3. Okey. Jadi persamaan ni 3x tambah y sama dengan 5. Kalau saya darabkan dengan 3, dia akan menjadi seperti di bawah ni. 9x tambah 3y sama dengan 15. Okey. Semua kena darab 3 lah kan. 3x dapat 3, 9. Y darab 3, 3y. Dan 5 darab 3, 15. Okey, kemudian saya tulis balik persamaan yang kedua. Okey, yang ni saya ikut saja dengan yang atas. Saya tak tulis apa, saya tak ubah apa-apa pun. Saya just salin balik. Dan di sini saya nampak, okey, 3y dengan y saya dia punya pemboleh ubah dah sama. Okey, nombor dia dah sama. Jadi saya boleh hapuskan. Okey, hapuskan macam mana? Boleh tak saya guna tolak? Kalau tolak dah tak boleh kan? Sebab apa? Bila 3y tolak 3y dia akan jadi tambah. Jadi 6y. Tak boleh pula. Okey, jadi macam mana cara nak buat? Kan 3y ni kan? Okey, sebabkan simbol dia berbeza. Okey, kalau formula saya mudah. Kalau macam x tadi simbol sama, saya guna tolak. Iaitu simbol x tadi positif kan? Sebab dia belah depan. Positif, positif. Jadi saya tolak. Tapi kalau macam ni simbol dia berbeza, tambah dengan tolak, maka saya akan gunakan teknik penambahan. Okey. Macam mana? Macam mana dengan tambah ni y ni akan terhapus? Okey. Okey, sebelum tu 3y tambah dengan tolak 3y. Okey, tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Jadi 3y dengan 3y akan habis. Hapuslah. Okey. Sekarang ni tinggal x. Okey, x adalah ini dia 9x tambah 2x. Okey, yang ini akan menjadi 11x. Okey, manakala yang seterusnya tu 3y tadi 3y tambah 3y kosong settle Manakala seterusnya 15 tambah 7 akan menjadi 22. Okey. So dekat sini 11x saya naikkan ke atas. Kosong tak payah tulis dah sebab dah habis. Dan 22 letak di sini. Jadi 11x akan menjadi 22. Okey, so bila 11x sama dengan 2, berapakah nilai x? Nilai x akan menjadi 2. Okey.
Macam mana? Boleh ya? Okey. Jadi seterusnya saya masukkan X sama dengan 2 ke dalam persamaan yang mudah. Kalau tadi persamaan 2 yang mudah kan. Tapi sekarang ni saya lihat persamaan 1 yang mudah. Iaitu yang ini. Okey. Iaitu 3X tambah Y sama dengan 5. Dia mudah. Sebab saya tak perlu nak kali-kali dah Y tu. Okey. Jadi saya tukarkan dia punya ni. Y belah kiri dan X saya pindahkan belah kanan. Saya akan dapat 5 tolak 3X. Dan saya masukkan nilai X samakan 2. Okey. So, saya akan dapat 5 tolak 6. Dan akhir sekali, Y akan menjadi negatif 1. Bukan. Yalah. Y akan menjadi negatif 1. Jadi, ini adalah jawapan dia di dalam kotak hijau. Iaitu Y sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Okey. Anda boleh cuba. Anda boleh cuba lepas ni. Okey. Sebab ni dia. Ini awak punya your turn pula lah kan. Cuba selesaikan menggunakan teknik addition. Iaitu 2x tambah y sama dengan 1. Dan 3x tolak 4y sama dengan 18. Okey, mungkin boleh pause kejap video ni. Dan boleh cuba. Okey, bila dah siap, boleh sambung balik video ni. Selamat mencuba. Okey, kita sambung. Dah dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? Jawapan dia, kalau dengan cara yang betul, anda akan dapat x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 3. Okey? Kalau dapat, tahniah. Tapi kalau tak dapat, cek balik example 1 dengan 2 tadi. Mungkin ada tersilap. Biasanya tersilap simbol ataupun careless mistake. Itu saja yang menjadi masalah dalam matematik ni. Okey. Seterusnya, kita akan solve linear equations by substitution. Okey, substitution ni penggantian. Kita gantikan dia. Okey, kita tak gunakan teknik penghapusan dah dan kita pun tak gunakan teknik graf. Sebaliknya kita menggunakan teknik substitution atau penggantian. Macam mana tu? Okey, kita teruslah ke contoh. Okey. Saya ada persamaan x tambah 3y sama dengan 15 dan x sama dengan 2y. So, saya nak selesaikan dengan menggunakan teknik substitution. Okey, yang ni sebenarnya sangat mudah. Okey. Seperti biasa, saya labelkan 1 dengan 2. Okey, supaya saya senang buat rujukan nanti. Okey, seterusnya, saya masukkan 2 into 1. Okey, sub 2 into 1. Okey, macam mana tu? So, saya akan jadi macam ni. Okey. Sub 2 into 1 bermaksud ni 2 ni. Okey, ni x sama dengan 2y. Saya masukkan ke dalam ni 1, iaitu saya gantikan 2y ni kepada x. So, x ni akan menjadi 2y. So, sebab tu saya dapat sini 2y. So, apa? X ni 2y. So, x, saya masukkan nilai 2y. Jadi, x yang atas ni, x tambah 3y ni, bila kat bawah dia akan menjadi 2y tambah 3y. Okey, yang 3y dengan 15 ni tak berubah. Sebab saya masukkan ni nilai x saja. Saya gantikan nilai x saja. Okey, sebab tu saya dapat sini 2y tambah 3y sama dengan 15. Okey, selepas tu, saya boleh tambahkan jadi 5y lah kan. 5y sama dengan 15 dan y sama dengan 3. Lagi senang. Okey. Lagi senang daripada yang tadi. Okey. Dan macam mana dengan nilai x? Okey, nilai x, saya dah dapat y sama dengan 3. Jadi, saya masukkan ke dalam persamaan yang mudah. Persamaan mudah nilai dia. Apa dah dapat direct kan? X sama dengan 2y. So, saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Iaitu, x sama dengan 2y. Dan saya dapat y sama dengan 3 tadi. Dan x akan menjadi 6. Jadi, jawapan saya adalah x sama dengan 6. Y sama dengan 3. Okey, contoh pertama, mudah. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, 3x tambah y sama dengan 7 dan x tolak y sama dengan 1. So, macam mana nak buat? Okey, seperti biasa, labelkan 1 dan 2. Okey, dekat sini, saya lihat persamaan yang mudah adalah persamaan yang kedua. Jadi, from 2, okey, saya salin balik from 2 ni. Okey, x tolak y sama dengan 1 dan saya pindahkan. Macam dalam kes ni, saya nak jadikan dia, yang ni saya tukar tempat. Okay.
X tolak Y pindah ke kanan, 1 pindah ke kiri. Jadi bila tukar tempat tak perlu tukar simbol. Okay, sebab apa? Sebab saya nak letak Y tu di depan. Kenapa nak letak di depan? Kalau X letak depan boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Seperti yang saya beritahu tadi, awak boleh guna macam-macam cara. Jawapan tu tetap sama. Okay? Kalau cara kita betul, jawapan akan dapat sama. Okay, saya gunakan Y ni di depan sebab dekat atas ni, dekat persamaan 1 ni, Y ni single kat sini. Jadi senang. Saya boleh terus masukkan direct. Sebab tu saya nak Y ni belah depan. Okay, jadi negatif Y pindah ke kanan, pindah ke kiri akan jadi Y. Okay, sebab negatif pindah sini jadi positif. Dan 1 ni positif kan. Bila pindah ke kanan dia akan jadi negatif. Okay, yang ni kena tukar simbol lah. Sebab apa? Sebab ada yang tak pindah kan. X dia tak pindah. Jadi saya kena tukar simbol. Kalau yang atas ni tadi ni, dua-dua tukar tempat. So sebab tu kita tak tukar simbol. Okay, tapi bolehlah guna cara mana-mana yang awak mahir. Saya tak ada masalah. Ini mungkin bagi setengah orang cara ni susah nak faham. Jadi awak boleh gunakan cara yang awak faham. Okay, jadi akhirnya kita akan dapat Y sama dengan X tolak 1. So ini saya jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Okay. Seterusnya saya masukkan persamaan 3 ni tadi yang saya dapat ni, Y sama dengan X tolak 1. Saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Okay, ni Y ni. Saya ada Y dan saya ada Y. Okay. Jadi saya masukkan Y ni ke dalam 1. Jadi apa saya dapat? Okay, asalnya 3X tambah Y. Sekarang ni nilai Y adalah ni, X tolak 1 kan. Jadi saya akan dapat 3X tambah X tolak 1 sama dengan 7. Okay. Lihat dah tak ada dah nilai Y kat sini. Okay. So nilai X tolak 1 ni, okay, dia dah masukkan di sini. Dan bila saya calculate, saya akan dapat 4X. Okay. Negatif 1 pindah ke kanan akan dapat positif 1, iaitu 7 tambah 1. Jadi 8. Jadi saya akan dapat 4X tambah 8 dan X saya akan dapat 2. Okay, macam mana dengan nilai Y? Dekat mana yang paling mudah? Saya lihat yang paling mudah untuk Y adalah persamaan 3. Sebab apa? Y dekat depan dah. Kan? Jadi Y sama dengan X tolak 1. Okay, yang ni. Jadi saya masukkan nilai X sama dengan 2. So saya akan dapat Y sama dengan 2 tolak 1, iaitu Y sama dengan 1. Jadi saya akan dapat nilai dia X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. So, ini adalah cara kita selesaikan dia. Okay, ada 3 cara. Okay, jadi awak boleh cuba yang ini. Okay, gunakan teknik substitution, dapatkan nilai X dan Y. Okay, boleh pause dan cuba. Selepas tu boleh sambung balik video. Okay, saya andaikan anda dah mencuba. Okay, jadi jawapan yang awak dapat sepatutnya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Okay. So kita lihat tiga-tiga cara ni boleh digunakan. Yang ini awak boleh gunakan cara addition, awak boleh gunakan teknik graph, semua boleh. Kalau dalam contoh latihan kita ni, kalau saya ada dua persamaan ni, okay, ni dan juga ini, saya boleh gunakan mana-mana teknik, iaitu teknik graph, teknik addition, teknik substitution. Jawapannya tetap akan dapat yang ini. Tak kisah mana-mana cara awak guna, awak akan dapat jawapan yang sama. Okey. Nah, sepatutnya begitulah. Okey. Okey. Last sekali. Application involving pair of linear equation. Okey, kalau tadi lebih straightforward. Okey, straightforward iaitu X, Y kan. Tapi kali ni application dia adalah melibatkan soalan penyelesaian masalah. Dia bagi kita satu cerita dan kita kena dapatkan maklumat-maklumat ataupun ekstrak maklumat dan kita kena selesaikan masalah yang dia minta. Okey. Yang ni level advance lah. Okey, jadi kalau kita tak mahir dengan tiga yang atas ni, jadi dekat sini kita akan alami kesukaran lah. Okey. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Okey, ni dia. Okay, during the football match, the children ticket sell for 15 ringgit each and adult ticket for 22 ringgit each.
a total of 62 tickets are sold and the total value of the tickets is 1098. How many of each kind of tickets were sold? Okay. Yang ini adalah soalan dalam bahasa Inggeris. Okay, tapi saya translatekan lah. Okay. So dalam 1.6 bola sepak, tiket kanak-kanak dijual RM15 satu dan tiket dewasa dijual pada RM22 satu. Okay. Jumlah tiket terjual 62 tiket dan jumlah jualan adalah 1098. Sekarang dalam kes ni diminta kita cari berapakah jumlah tiket untuk kanak-kanak dan juga dewasa yang terjual. How many of each kind. Jadi dia nak tahu tiket kanak-kanak berapa yang terjual, tiket dewasa berapa yang terjual. Okey. So macam mana nak buat? Kita boleh menggunakan teknik penyelesaian tadi tu, linear equation. Okey, ada teknik graph, ada teknik addition dan ada teknik substitution. Boleh guna mana-mana. Tetapi sebelum kita gunakan tu, kita kena extract information. Kita kena cari apakah yang ada dalam soalan ni. Okey. Kebanyakan pelajar dekat sini adalah kritikal sebab bila kita dapat maklumat sini kita akan dapat cara nak buat. Tapi bila maklumat ni kita tak dapat, kita tak jumpa apa yang ada dalam soalan ni, maka kita tak boleh nak buat dah soalan ni. Okey, jadi saya nak extract the information. Okey, saya andaikan C ni mewakili tiket kanak-kanak. Okey, let's C represent children ticket. Saya tak nak guna panjang-panjang, children ticket panjang. Saya guna pemboleh ubah saja C. Okay, that let's A represents adult ticket. Okey, sekarang apa yang saya boleh buat dengan dua ni? Okey, C dengan A ni apa boleh buat? Okey, jadi yang saya tahu total tiket yang terjual 62. Okey. Dan jumlah jualan ataupun total value adalah 1098. Okey, dalam extract information kita abaikan segala simbol macam RM tu saya abaikan. Okey, saya tak nak dia mengganggu kita punya pengiraan. Okey. Jadi ini adalah maklumat yang saya boleh extract daripada soalan tadi. Okey. Selepas tu, okey, ulang balik jumlah tiket 62 dan saya tadi ada A dengan C kan. A ni tiket kanak-kanak, tiket adult dan C tiket children. Jadi jumlah tiket adalah mestilah hasil tambahan. Tiket kanak-kanak campur tiket dewasa, jumlah dia adalah 62. Jadi saya come out dengan satu linear equation, A tambah C sama dengan 62. Okey. So ini saya akan jadikan ini sebagai persamaan yang pertama. Okey, kemudian apa lagi? Total value. Okey, total value ni 1098. Total value maksudnya hasil jualan lah. Macam mana nak tahu hasil jualan? Okey, kita tahu setiap tiket tu ada harga kan? Tiket kanak-kanak adalah ni dia. Since the price of C is RM15 dan A adalah RM22. Okey. Jadi saya boleh come out dengan satu equation lagi iaitu 15C maknanya RM15 tadi kalikan dengan bilangan tiket kanak-kanak. Lepas tu campur pula dengan RM22 kalikan dengan tiket dewasa. Sebab apa? Satu tiket dewasa harga RM22. Jadi bila saya tambahkan jumlah kedua-dua ni, saya akan mendapat hasil jualan iaitu 1098. Okey, betul? Okey. Seterusnya saya akan labelkan sebagai 2. Jadi saya dah ada dua persamaan di situ dan bila dah ada dua persamaan, saya boleh gunakan mana-mana teknik yang saya familiar lah, yang mana saya selesa. Okey. Dekat sini saya menggunakan from 1. Okey, saya akan menggunakan teknik substitution. Iaitu saya jadikan A sama dengan 62 tolak C. Dan ini saya jadikan persamaan yang ketiga. Seterusnya saya akan sub 3 ni ke dalam 2 iaitu ini dia. Okey, ni. A ni dah tak ada dah. Okey, dekat sini dah tak ada. Sebaliknya A ni digantikan dengan A yang ni iaitu 62 tolak C. Jadi sebab tu dekat sini 15C tambah 22 kurungan 62 tolak C. Okey, sama dengan 1098. Okey, seterusnya saya selesaikanlah. Okey, guna kalkulator awak boleh dapatkan 15C tambah 22 kali 62 dapat 1364 dan 22 kali negatif C akan dapat negatif 22C.
Okey, dan selesaikan. Okey, pindahkan. Okey, 1364 ni saya pindah ke belah kiri, belah kanan, sorry. Okey, jadi saya akan dapat hasil dia negatif 7C sama dengan negatif 26. Negatif 266. Dan berapakah nilai C? Nilai C adalah 38. Jadi saya dapat nilai C ni 38, maksudnya jumlah tiket kanak-kanak yang terjual adalah 38 keping. Okey. Macam mana dengan tiket dewasa? Okey, jadi saya subkan ataupun saya gantikan nilai C sama dengan 38 ni ke persamaan yang ketiga lah, yang ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah mudah dah, 62 tolak C saja. Jadi saya akan dapat 62 tolak C, 62 tolak 38 dan akhirnya saya dapat tiket untuk adult adalah 24. Okay. So, inilah solution dia, iaitu C sama dengan 38, A sama dengan 24. Okay. Dan kalau kita tengok soalan kita tadi ni, kan? So, jawapan dia adalah 24 adult tiket are sold, iaitu 24 keping tiket dewasa terjual dan 38 tiket kanak-kanak yang terjual. So, ini menjawab persoalan ni tadi ni. How many each kind of ticket? Okay, so kita dah dapat pun jawapannya. Okay. Betul ke tak agak-agak? Okay, kalau tak betul, kita selalu boleh check balik. Quick check. Check balik. 24 tambah 38 dapat tak 62? Betul lah kan? So, ini kat sini. Ni. Ni. Okay, jadi total dia adalah 62, betul? Dan betul tak hasil tambah hasil jualan tu dapat 108 ni? Okay, kita kira balik 24 keping tiket kali RM22 campurkan dengan 38 keping tiket kali RM15. Okay, ni tiket untuk dewasa, ni jumlah jualan untuk dewasa, ni jumlah jualan untuk kanak-kanak. Okay, saya dapat 528 campur 570 dan bila tambahkan saya akan dapat 1098. Saya akan dapat balik nilai ni. Jadi, so betul lah jawapannya, iaitu jawapannya 24 keping tiket dewasa dan juga 38 keping tiket kanak-kanak yang terjual. Okay. So, ini adalah macam mana kita selesaikan masalah dengan menggunakan teknik linear equation. Okay. So, sekarang ni giliran awak pula. Okay, giliran awak pula. The length of rectangle. Okay. Rectangle. Ni rectangle lah. Is twice its width. Okay, dia punya length adalah 2 kali ganda lebar dia. Okay. If the perimeter is 72 meter, find the length and the width. Okay, jadi dia bagi perimeter ni 72. Dia suruh kita cari berapakah panjang dan lebar segi empat ni. Okay. Macam mana nak buat? So, kalau awak gunakan tadi teknik extract information dan juga teknik mana-mana teknik awak suka, substitution ke, addition ke, anda akan dapat length adalah 24 meter dan width is 12 meter. Okay. Okay. Jadi, sekian saja. Itu saja untuk bab 7. Okay. Selamat mencuba dan nanti kita akan ada kita punya latihan di Edmodo. Okay, selamat mencuba dan jumpa lagi lain kali. Bye.